malam ni majoritinya adalah bakal ataupun calon-calon SPM 2021 yang mana mereka ini belajar melalui PDPan dan seperti yang kita maklum insya-Allah pada bulan 10 ini mereka akan kembali ke sekolah. Jadi pada malam ni pelajar-pelajar kita rasa bertuah kerana siri yang ke-11 pada malam ini kita bersama dengan seorang profesional. Cikgu sebut profesional kerana ini antara bidang yang pelajar-pelajar harus jadikan sebagai cita-cita besar iaitu dunia ataupun kita katakan sebagai doktor perubatan. Doktor perubatan ni kalau bercakap tentang perubatan bukan saja doktor perubatan tetapi kita ada farmasis, ahli farmasi dan sebagainya. Jadi bersama kita pada malam ni ialah Dr. Nadiah binti Suhaimi. Cikgu bacakan sikit beliau berpendidikan ijazah doktor perubatan atau MD daripada Universiti Sains Malaysia USM di Pulau Pinang. Sebelum doktor melanjutkan pelajaran di USM, doktor bersekolah di SMK Convent Green Lane di Penang. Ya, betul. Asal Penang ke doktor? Ya, saya memang. Orang Penang, okey. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, jadi seperti yang cikgu wawarkan, jadi Dr. Nadiah akan berkongsi dengan pelajar-pelajar cikgu pada malam ni perjalanan doktor ketika tingkatan 4 dan 5. Bagi yang tingkatan 5, maksudnya masih ada masa lagi terutamanya yang ambil subjek science stream dan cabaran-cabaran serta pengalaman doktor sendiri macam mana waktu mengambil SPM dulu, macam mana persiapan, bagaimanakah tips dan sebagainya. Kita tahu untuk mendapat markah yang baik atau yang tinggi dalam subjek-subjek science stream ni bukan mudah, tetapi kalau kita mencekal keazaman yang kuat tak mustahil. Dan faktor-faktor yang menjadikan orang kata apa cabaran dugaan yang tinggi ini berjaya diharungi sehinggalah alhamdulillah dengan izin Allah Taala hari ini Dr. Nadiah binti Suhaimi telah bergelar sebagai seorang doktor. Jadi tanpa melengahkan masa saya terus jemput Dr. Nadiah Suhaimi untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar kita, adik-adik kita pada malam ni. Mungkin ada yang tingkatan 3 atau ada yang masih tingkatan 4. Jadi ini ruang dan masa untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 4 untuk melihat secara luas dunia perubatan ini bagaimana untuk kita ambil peluang. Sebab cikgu pernah baca satu statistik berkaitan pekerjaan-pekerjaan yang sentiasa diperlukan sepanjang zaman, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun akan datang pun salah satu peluang pekerjaan yang tidak akan pupus istilah pupus ni ialah salah satunya lah dalam dunia perubatan. Malah ia diklasifikasikan sebagai top 3 ataupun top 5 pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting dalam kita berbicara tentang pekerjaan. Jadi saya terus jemput Dr. Nadiah Suhaimi untuk bersama dengan sesi kita pada malam ni yang kita namakan sebagai Kejaya sebagai doktor perubatan. Silakan doktor. Okey. Assalamualaikum semua. Kepada adik-adik semua. Terima kasih Cikgu Azman kerana jemput saya untuk share dengan adik-adik semua tentang sikit pasal Kejaya, pasal doktor perubatan. Sebenarnya kalau nak cerita daripada awal sampai jadi doktor ni memang 30 minit memang tak cukup lah kan. So kita ringkas. So saya memang macam kebanyakan adik-adik kat sini semua sekolah harian ke cikgu tak ada daripada asrama ke apa ke, tak ada So ada daripada asrama, ada. Okey. Daripada sekolah tahfiz pun ada ni. Pelajar-pelajar kita daripada sekolah tahfiz pun ada. Katalah Okey, kalau saya memang kira lahir dan dibesarkan di Pulau Pinang. Lepas tu saya sekolah menengah di SMK Convent Green Lane, merupakan sekolah harian lah. Saya antara pelajar yang bukan daripada asrama, bukan daripada MRSM, saya sekolah biasa je. Sekolah kecil je dekat Penang tu. So saya waktu saya form 4, saya memang masuk aliran sains lah. Dekat sekolah saya hanya ada 2 je. Tak ada banyak aliran, tak ada banyak paper lah. Kita orang sekolah kecil je, sains dengan bukan sains. So saya ambil sains. So sains kita ada 4 tambahan kan subjek, math, chemistry, biology dengan physics. Lepas tu waktu kira cabaran lah cabaran waktu saya dekat sekolah waktu tu, salah satunya adalah untuk saya kuasai salah satu subjek yang saya sangat lemah iaitu chemistry. Saya tak tahu kenapa waktu tu saya memang sangat lemah chemistry. Walaupun saya pergi tuition, saya rasa
memang tak boleh kuasa, memang dah study macam mana pun tak boleh nak score lah chemistry ni. So antara kira time tu macam antara macam jasa lah mak ayah saya, dia buat bagi saya one to one private tuition lah untuk chemistry ni. Sampailah saya cikgu ni yang ajar A to Z basic sampailah saya boleh score waktu exam dekat SPM lah. So untuk tips macam mana saya nak menduduki SPM ni, saya tak adalah banyak tips ke apa ke. Saya macam mana saya study waktu SPM tu, yang paling penting adalah persediaan awal lah. Okay, persediaan awal tu yang paling, walaupun kita dah, waktu tu saya rasa macam saya dah study awal pun masih lagi rasa macam tak cukup, masih lagi rasa macam last minute, rasa macam tak cukup. Persediaan awal tu sangat penting, dan 3 benda ni yang saya buat lah, yang saya amalkan waktu dekat sekolah, even dekat matrik, even waktu dekat USM pun saya buat 3 benda ni, sama je. Yang pertama, fokus lah, fokus waktu belajar. Saya rasa fokus waktu cikgu mengajar tu yang paling utama sekali. Kalau untuk adik-adik, mungkin sekarang tak ada physical class kan, semua online. So waktu cikgu mengajar tu antara yang paling kita nak absorb dan faham apa yang cikgu ajar waktu tu. Itu yang pertama. Yang kedua, nota. Klise lah kot kan, selalu orang selalu buat, memang nota tu antara yang salah satu yang saya buat lah. Nota, tak perlu cantik-cantik, nota yang di mana yang kalau kita dah baca satu topik tu, dah faham, saya akan buat nota ringkas hanya untuk isi poin-poin penting, untuk nanti bila saya nak baca balik senang, tak payah nak baca balik buku teks ke apa, saya dah ada nota yang saya dah ringkaskan sendiri. Yang ketiga, yang paling penting sekali, latihan lah. Kalau waktu sekolah, memang latihan pasir, buku-buku latihan, itu antara yang paling yang favourite saya lah waktu tu kan, waktu 10 tahun lepas kan, ada banyak buku latihan pasir sebagainya, tu antara yang membantulah untuk saya waktu tu. Lepas habis SPM, sebab kalau katalah adik-adik berminat nak sambung dalam bidang perubatan, pathway untuk nak jadi doktor ni banyak sebenarnya. Antara pathway saya yang saya lalui, lepas je saya habis sekolah, saya sambung matrik. Matrik ni dia, matrikulasi ni dia adalah fast lane ataupun fast track. Dia boleh setahun atau 2 tahun. Lepas habis matrik, boleh sambung degree. Ada certain kawan-kawan saya, dia ambil STPM, ada yang ambil foundation, ada yang buat diploma pun ada, diploma in science, lepas tu baru dia buat medik. Tapi saya ambil yang fast track. Okay, fast track ni saya buat setahun, lepas dah habis matrik, saya sambung buat perubatan dekat USM dekat Kelantan, Fakulti Kesihatan kita kat Kelantan. So depends, lebih kurang 5 ke 6 tahun jugalah untuk habiskan. So dekat lepas habis 5 tahun, okay, saya cerita sikit lah macam mana kerjaya doktor ni sikit. So lepas dia habis 5 tahun belajar, ataupun setengah orang 6 tahun, kalau asasi dia 2 tahun, kita kalau nak berkhidmat di Malaysia, kita kena lalui banyak peringkat lah. Yang pertama sekali adalah peringkat perubatan siswazah ataupun doktor pelatih. Ini yang kita selalu dengar, yang HO, doktor muda, doktor pelatih ni, ini adalah yang paling muda lah, yang baru grad. Itulah doktor pelatih. So lepas dah habis 2 tahun wajib doktor pelatih ni, kita akan jadi MO ataupun medical officer ataupun pegawai perubatan. Cuma sekarang ni kita masih lagi berstatus kontrak lah, belum lagi tetap. So once dah jadi tetap, bila adik-adik dah jadi tetap, barulah kita boleh ikut ataupun sambung belajar siapa-siapa yang nak jadi specialist. Ikut bidang yang kita minat. Ada setengah orang dia nak sambung pakar dalam bidang kanak-kanak, ada yang nak minat nak jadi pakar ortopedik, tulang ke apa ke, time tu kita sambung belajar. So sebenarnya nak jadi doktor ni, dia punya option ataupun choice ni endless. Maksudnya proses belajar tu panjang, and kita boleh pergi macam-macam bidang. Dia tak tertakluk pada jadi doktor dekat ward ataupun buka klinik saja. Boleh macam-macam. Dan salah satu lagi, kerjaya doktor ni, dia perlukan banyak kesabaran lah. Kalau adik-adik nak cari kerja yang cepat kaya, nak yang cepat naik pangkat, yang banyak cuti,
doktor boleh tapi ambil masa yang lama lah benda tu. So macam Cikgu Azman cakap juga, dekat ward, dekat hospital, kita bukan bekerja sendiri, kita bekerja dalam team. So bila dalam satu setting hospital, saya bagi contoh macam setting ward, kita ada doktor pelatih. Doktor pelatih ni yang paling muda lah, yang akan orang kata macam run the ward macam tu lah. So kita akan tengok pesakit. So kalau kita selalunya tengok pesakit ni tengok macam mana? Macam dekat klinik ke, dekat klinik swasta ke? Tak, selalunya kita akan tengok patient, pesakit, kita akan tengok. Contohnya saya bagi contoh, kalau ward tu adalah ward kanak-kanak, ada 20 orang pesakit, apa yang kita tengok kenapa dia ada kat sini, nama dia, kenapa dia ada kat sini, dia sakit apa, dia stable ke tak. Selalu kita tengok dia stable ke tak, dia punya hari ni dia punya tekanan darah dia okey tak hari ni, dia punya makan okey tak hari ni, dia comfortable tak hari ni, macam itulah. And then sekarang dia ada ubat apa. Kita punya aim, kita kena tanya kenapa pesakit ni tak boleh balik lagi. So kita punya aim, bila pesakit datang, kita nak rawat, kita nak cepat balik. So biasanya kita nak tahu kenapa dia masih ada kat ward lagi, kenapa tak boleh balik. Selalunya bila daripada doktor pelatih, kita kena apa-apa, kita kena consult kita punya bos, kita punya pegawai perubatan. Pegawai perubatan, kita ada bos dia pula, pakar dalam ward. Dan yang paling tinggi sekali hierarki, kita panggil sebagai konsultan lah, dia yang paling senior. So kira kita memang bekerja dalam tim, dan bukan doktor je ada, kita ada jururawat, kita ada tukang, kita panggil redicare lah. Redicare ni adalah orang-orang yang menyelesaikan sisa-sisa clinical ward. So semua tu kira orang-orang yang penting untuk menjadikan satu ward tu berfungsi macam tu. Apa lagi pengalaman doktor? Okay, so saya ada ni jugalah. Cikgu Azman kenal kot kan? Okay, ni suami Dr. saya. Iza, apa khabar? Berbalik kerja Assalamualaikum semua. Pelajar-pelajar nampak sekarang ni orang kata couple doktor ni. Mesti jumpa masa berkhidmat ni. Cik, dah lari topik dah ni. Masa universiti kan kami jumpa. Oh, saya universiti. Alhamdulillah. Okay. Dr. Iza sihat Saya lama tak jumpa. Cikgu sihat. Alhamdulillah sihat. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya Dr. Izzat mungkin share sikit tentang, boleh tambah-tambah lagi. Boleh. Assalamualaikum semua, pada adik-adik, pada Cikgu Azman semua. Saya kalau untuk pengetahuan semua, saya pernah berkhidmat dekat Pusat Akademi Gading under Cikgu Azman lah, sebagai part time. Masa tu sementara saya menunggu untuk masuk bekerja di HKL sekarang, di mana saya bertugas lah bersama dengan isteri saya. Terima kasih juga sebenarnya cikgu asalnya jemput saya untuk bagi talk, tapi sebab saya bertugas pagi hari ni, saya takut terlambat, so saya beri pada isteri saya dululah. Okey, macam isteri saya cakap. Terima kasih doktor. Ada ada soalan ni, dia kata doktor saja apa patut skor masa SPM? Ada soalan pada pelajar kita. Okey, basically untuk skor doktor saja apa patut skor? Okey, basically untuk kalau kita cakap spesifik dari segi bidang perubatan, kita tahu bidang perubatan ni kalau kita nak sambung belajar ke arah dia adalah satu macam subjek yang kritikal ataupun kita panggil sangat limited tempat dia. Okay, especially bila kita nak masuk ke bahagian IPTA ataupun hospital awam, kita kena bersaing dengan ramai student semualah disebabkan tempat yang limited. So kalau cakap pasal SPM, memang yang terbaik dia akan kalau dari segi limited, maksudnya dia akan pilih yang terbaik lah selalunya. So kalau boleh, especially kalau bidang perubatan kena ambil bidang sains and biologi kena pass dan ke atas lah. Kalau boleh dapat A yang lebih baik lah. Maksudnya peluang tu lebih cerah lah. Tapi ada je saya jumpa kawan-kawan saya yang pernah ada sejarah SPM dia, dapat B pun still boleh jadi doktor. Dia bergantung sebab Paufi nak jadi doktor, dia bukan bermakna daripada skor semata-mata lah. Sebab contoh kalau nak masuk USM, dia ada kita panggil interview sebelum masuk.
So sometimes dia bukan tengok pada skor semata-mata. Bila interview dia akan tengok pada personality kita, kita punya ni lah, kita punya Maksudnya kalau SPM dia tidak berapa cemerlang aha. di peringkat SPM, jadi di peringkat asasi atau matrikulasi tu masih ada ruang untuk baiki balik saja-saja Betul. elektif. Okay, ni Betul. daripada pengalaman saya sendiri. Saya bukan macam suami saya lah, dia memang straight A, scorer sekolah. Tak ada. Saya sebenarnya saya bukan straight A pun waktu SPM. Saya antara biologi yang dapat B. Okay, saya kira B bukan tu cemerlang tu hebat tu. so tapi saya pada mulanya saya macam masuk matrik kan, bila masuk matrik waktu tu tak ada dalam kepala tak ada pun macam fikir saya ni layak nak buat medik ke apa kan. Tapi bila kat matrikulasi saya boleh sebab kita pakai score system pointer, saya boleh dapat 4 flat time tu. 2 kali, kira keseluruhannya 4 flat waktu tu. So kita apply untuk USM ni, dia ada sendiri dia punya nak apply tu, UPU asing. So kita isi, tiba-tiba saya pun antara yang terpilih untuk masuk untuk interview, antara yang dapat lah, walaupun SPM saya bukan semua A1 ke apa. Boleh sebenarnya. Maknanya peluang masih terbuka lagi di peringkat asasi. Betul. Even ada soalan lagi ni doktor, ada sejak tadi cikgu ada perasan tadi, doktor ada tips untuk mudah menghafal fakta-fakta. Memang kena hafal fakta-fakta ke ni? Sama ada di peringkat SPM ataupun di peringkat universiti. Saya pun selalu dengar juga kalau nak hafal tulang tu, berapa banyak tulang kita ni doktor? Dalam badan kita banyak tulang. Banyak. Contohlah ada 300 memang kena hafal kan. Ni tulang ni memang kena hafal. Dan berbalik pada soalan tadi, apakah tips untuk doktor, apa tips mudah menghafal fakta? Bagi saya sebenarnya ada beberapa tips lah. Macam yang pernah saya tanya kawan-kawan saya pun, macam mana saya apply. Contoh macam saya suka salah satu cara kita fahamkan. Bila kita faham, kita akan senang hafal. Itu kalau benda yang boleh difahamkan lah. Contoh lagi satu, kalau fakta kita boleh ataupun kita boleh imagine. Kalau ada orang jenis yang suka photographic memory. So bila kita nak hafal sesuatu, kita cuba imagine and then kita cuba try faham and then at the same time kita akan cuba hafal. Okey doktor, Asuhnya ada pelajar tanya lagi, doktor ada tak pelajar perubatan daripada kelas selain aliran sains? Adakah dalam sejarah bukan sains boleh ambil doktor ni? Susah. Ada kawan kita ada kawan kita orang yang dia buat diploma sains dulu. Maksudnya kalau macam kita orang ni matrik, daripada sekolah pergi matrik, lepas tu masuk medik. Ada orang pergi asasi, pergi medik. Tapi dia sebab dia tak perform sangat waktu SPM, so dia buat diploma in science 3 tahun baru dia buat medik. Tapi bila kita nak buat pathway yang berbeza, bila nak buat diploma in science pun perlu SPM minimum kena ada aliran sains. Selalunya memang kena aliran sains, tak memang boleh. Biasanya kena ada kan, basic sains tu kena ada. Sains tu kena ada aliran sains. Basically doktor, ada soalan daripada Nora Mirah Amy Adumbah ni, apa cabaran masa jadi doktor? Mana ni sekarang ni cabaran jadi doktor. Yalah kita tahu jadi doktor ni especially waktu COVID ni, you all adalah orang kata apa, benteng negara kita jasa para doktor kita sangat-sangat kita terima kasih. Jadi itu cabaran yang kita tahulah, maknanya menghandle situasi sekarang. Tapi cabaran biasa tu apa tu? Selain pada COVID, sebelum COVID ataupun yang biasa-biasa ni, apa cabaran yang walaupun bukan pandemik tapi tetap juga cabaran? Cabaran bagi saya especially kalau yang adik-adik semua tak nampak kalau nak jadi doktor perubatan, cabaran yang paling besar nombor satu adalah pengorbanan. Dari segi pengorbanan, once kita melangkah ke alam dunia perubatan, kita akan bermula dengan yang sangat susah. Saya boleh cakap even saya sendiri, isteri saya dan ramai kawan-kawan saya, memang kita struggle dari segi kita kena korban dari segi apa? First, dari segi masa. Kedua, dari segi tenaga. Tak dinafikan untuk permulaan bekerja sebagai doktor memang sangat-sangat penat, bukan saja fizikal dan mental. Dia memang sangat menguji ketahanan kita lah.
Okey, macam dari segi doktor sebenarnya, dari segi knowledge ataupun pengetahuan, kalau ada yang nak tahu, bukanlah bermakna once kita jadi doktor, kita tahu segalanya at the same time masa lepas kita grad. Doktor ni adalah lifetime learning process. Maksudnya, once kita jadi Mana doktor, sentiasa belajar, dia sentiasa ada, gali lagi ilmu. yes. And dari segi knowledge tu nombor 2. Dia nombor 1 nak jadi doktor adalah attitude dulu. Attitude kita nak cakap maksud dari segi apa? Kita kena ada resilience. Maksudnya kita ada ketahanan diri yang kuat. Sebab kita nak lalui macam-macam. Sebab apa? Kita kena utamakan orang lain dulu daripada pesakit. Kepentingan diri. Baru last sekali baru diri kita. Memang kita akan let's say contoh kita sakit-sakit sikit pun kita terpaksa bertugas sebab doktor tak ramai, and then kita kena berkhidmat untuk orang lain dulu. Kita kena jaga pesakit-pesakit, mak ayah orang lain dulu, semua itulah. InsyaAllah banyak besar sungguh jasa doktor kita ni. Sentiasa mengutamakan orang lain dulu. Ya, betul. Doktor, ada lagi soalan ni. Dia kata tadi Dr. Nadia ada sebut cabang doktor ni banyak. Ya, betul. Jadi apa yang paling diperlukan dalam Malaysia sekarang? Maksudnya mungkin yang cikgu faham soalan ni ialah doktor bidang apa lah. Bidang apa yang ni? Dia macam ni cakap, dia tak perlu, maksudnya dari segi bidang apa yang diperlukan, sebenarnya setiap bidang pun memang perlukan doktor. Maksudnya dia tak ada limit untuk, maksudnya satu bidang ni okey dah cukup, dah tak ada doktor. Sebab even doktor sendiri dia tak semestinya akan permanent dekat situ. Maksudnya dia sentiasa perlukan doktor sebab sometimes doktor-doktor yang dah berkhidmat dekat hospital pun dia boleh tukar tempat, dia boleh pergi ke swasta, dia boleh bertugas kat tempat lain. Dia sentiasa kalau kita cakap tak ada spesifik khas yang mana-mana yang perlukan lah. Tak adalah macam bahagian bidang jabatan tulang ni dia nak 100 je. Lepas tu dia kalau sentiasa nak buat pun tak ada masalah. Dia kira satu Malaysia perlukan setiap bidang ni. Kira macam tak ada limit ke? Tak ada limit lah. Kalau ikutkan dari segi kepakaran, kita memang kurang lagi lah kat Malaysia. Sebab ramainya yang jadi doktor tapi dia tak sambung. Maksudnya jadi doktor-doktor biasa and buka klinik apa semua. So dari segi doktor biasa memang ramai, tapi dari segi doktor kepakaran sebenarnya kat Malaysia masih kurang lagi lah kalau ikutkan. Doktor, soalan ni agak menarik dan mungkin ada kaitan dengan isu yang berlaku, iaitu doktor, apa komen tentang status doktor kontrak? Apa yang saya faham bila kita tak dapat nak lepas ke permanent job, tak dapat sambung belajar, and ada yang cakap tak semua akan masuk. Jadi apa nasib yang tak dapat lepas ke MO? Okey, ini lagi satu cabaran yang sebenar lah yang kita hadapi sekarang ni. Kalau ikutkan macam saya dengan isteri saya sendiri adalah doktor kontrak. So macam kita nak, saya kena cakap jujur lah dari segi apa yang berlaku kat Malaysia sekarang ni. Dari segi status perubatan kita sekarang. Okey, sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita cerita balik zaman dulu, maksudnya 5-6 tahun yang dulu, bila once kita masuk dunia perubatan, lepas habis pelatih 2 tahun and then kita automatik akan masuk jadi permanent lah. Permanent ni dekat hospital permanent, maksudnya dia akan dapat banyak kelebihan lah kalau compare dengan kontrak. Tapi faham juga dari segi kerajaan kenapa dia kontrakkan, disebabkan ramainya doktor yang senang-senang terus jadi permanent, tapi ramai doktor yang sebenarnya yang problematik. Yang ni kita cakap lah. Tapi yang problematik dari segi attitude apa semua, yang tak datang kerja apa semua, tapi kita tak pernah expose benda ni lah. Disebabkan benda ni, so menyebabkan doktor tu susah untuk dibuang kerja. Tapi dia yang menyusahkan adalah orang-orang yang masih bertugas lah. So satu lagi, dari segi cabaran, untuk status kontrak ni macam isu baru-baru ni lah yang hangat. Kita tengah fight untuk dapatkan status permanent semula disebabkan InsyaAllah moga dipermudahkan. Okey doktor, banyak soalan ni. Okey, Assalamualaikum doktor. Maaf nak bertanya dari aspek masa, dari ke masa yang terluang untuk ziarah family atau holiday, ke stick to hospital. Ni lebih pada masa lah. Okey. Macam mana doktor bagikan masa untuk ziarah, holiday? Okey, kita sebab saya dekat jabatan kanak-kanak,
So Izzat dia dekat Jabatan Perubatan Am. Jadi kita ni jadual tak tentu. Kita ni jadual tiap-tiap minggu berubah. Kalau untuk saya lah, saya berubah dia fix. Jadi apa yang kita orang cuba boleh buat adalah bila setiap minggu, contoh saya bagi setiap hari Ahad kita akan ada ketua kumpulan yang akan buka macam kita nak request lah kita cuti hari apa, kita on call hari apa. So kita try the best untuk macam dapatkan sama. Kalau dapat tu rezeki lah untuk kita at least dapat cuti tu sama walaupun sehari. So sehari tu lah yang kita akan utilize, sama ada nak spend masa berdua ke, nak lari kejap melawat parents ke, nak keluar kejap ke, macam tu lah. Macam mana? Ada soalan lagi doktor, dia kata pelajar ni tanya berapa tempoh pengajian untuk menjadi doktor, tempoh pengajian. Okey, tempoh dia bergantung kepada universiti yang masing-masing lah. Dia at least selalunya kesekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih, 5 ke 6 tahun. Kalau tak ada tambahan masa untuk belajar ke apa, tak ada fail ke apa lah. Dia memang makan masa sikit lah untuk study. Sebab especially kalau belajar kat luar negara, dia akan makan masa 1 ke 2 tahun lebih. Tapi minimum 5 tahun lah. Minimum 5 tahun Ada boleh extend ke? Boleh, dia berdasarkan sebab tu ikut universiti juga. Contoh saya sebut USM, dia kalau dia ada 3 exam yang besar lah. Yang tu kita cerita dulu. Kalau kita fail exam ni, kita akan boleh sambung extend untuk 6 bulan ataupun ke setahun lah untuk repeat paper. If let's say the second time pun kita repeat, kita fail, maybe kita akan terminate lah macam tu. Sometimes ada orang yang extend up to 3 years. So dia punya total sampai 8 tahun 8 dia tahun belajar. pun ada yang belajar. Baru dia grad. Maknanya sangat tough lah, tak boleh orang kata apa, ambil repeat. ada dia punya. Okey. Nah, doktor boleh tak doktor cerita pasal kes yang paling rare doktor pernah rawat? Banyak. Ini penyakit-penyakit rare ke ataupun kes paling rare? Kita di dunia ni ada penyakit rare. Memang sangat rare lah penyakit tu. Tapi ni mungkin kes paling rare ni. Mungkin doktor ada pengalaman? Kes paling rare. Kes paling rare. Dia jarang lah kes yang macam sangat-sangat rare tu jarang. Tapi kadang-kadang satu pesakit tu dia boleh datang dengan pada masa yang sama dia ada macam-macam at the same time. Contohnya pesakit kanser kan. Pesakit kanser antara yang kadang-kadang rare juga. Macam dia jarang berlaku tapi ada. Tapi kalau yang rare betul-betul tu macam tak adalah. Okey doktor, apakah universiti terbaik untuk medik? Mestilah USM tak? Itu subjektif lah. Sebab kami USM, kami cakap USM lah. Tak, sebenarnya jawapannya kalau pelajar USM akan kata USM lah. Dr. Izzat USM tak? Sama. Oh sama. Oh yalah, tadi kata jumpa di universiti Ya. Okey, cikgu boleh terangkan sekali lagi hala tuju selepas SPM untuk jadi doktor dan berapa lama masih diambil? Okey, ni tadi dah jawab. Okey, Assalamualaikum doktor, saya yakin dan percaya semua orang yang menjadi kita hari ini nak jadi doktor, tapi bila saya tengok isu baru ramai doktor pelatih. Okey, ni isu yang tadilah. Jadi kita dah jawab isu ni. Jangan ambil kira yang isu semasa, kita kena lihat kepada masa depan kita. Isu tu adalah motor urusan kerajaan. Jadi biarlah kerajaan yang selesaikan. Yang penting pelajar-pelajar kalau bercita-cita, fokus dan orang kata passionate serta orang kata apa tanam azam soal cabaran itu biar kerajaan selesaikan Okey doktor, kalau nak jadi doktor dalam bidang psikologi boleh tak ambil aliran sastra? Oh ni tadi ada pelajar tanya tadi, saya terlepas. Daripada Alia Nazira, doktor kalau nak jadi doktor dalam bidang psikologi boleh ke ambil, maknanya pelajar ni adalah sastra tapi nak ambil psikologi. Adakah ini dikira sebagai dunia perubatan juga? Dunia perubatan psikologi tapi dalam dunia medik, ada ke? Kalau tak salah saya, kalau bidang psikologi sahaja, tak perlu masuk medik pun. Kita ada diploma ataupun degree in psikologi. Dekat universiti pun ada, dekat college pun ada selalunya lah. Tapi kalau dah jadi doktor, nak sambung bidang psikiatri contohnya, dia boleh specialize dalam bidang psikologi kan selalunya. Dia basically maksudnya dia belajar MD, mana medical doktor, and tukar bidang kepada
Oh, okey. Kan kalau Ni bukan tukar bidang. kalau Dia ikutkan kita lebih kepada macam mana counselling. sign counselling apa semua tu lah. Boleh ambil. Okey, saya bercita-cita untuk menjadi doktor gigi. Apakah nasihat doktor kepada saya? Adakah bidang yang saya pilih, yang saya ingin pilih ni okey? Ada dua soalan ni. Satu, dia nak jadi doktor gigi. And then yang Okay. kedua, bidang yang dipilih ni okey. Tentulah okey. Okay. Okey, silakan doktor. Okay, basically macam kami pun dekat kampus USM, kami ada sendiri pelajar perubatan, pergigian lah kita panggil dental. Kira okey sebab dari segi study kita punya topik lebih kurang sama. Memang even nak jadi dentist pun kita kena belajar the whole anatomy, the whole body lah. Maksudnya dari segi topik knowledge kita lebih kurang je. Tapi bagi saya masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Kalau jadi dentist, dia lebih kepada bila dari segi kerja, dia akan fokus pada gigi saja. Dia tak sama dengan bahagian perubatan lah. Bila perubatan, kita boleh pergi kepada semua bahagian, tak kira mana apa. Macam-macam bahagian lagi boleh kalau kira maksudnya kalau bidang pergigian ni daripada first tahun pertama tu dia akan belajar tentang gigi saja. Termasuk pembedahan aspek-aspek gigi saja, dia tak akan lihat dia akan belajar sama anggota badan yang lain. Tak, dia 3 tahun yang pertama macam saya tanya kawan saya, memang belajar sama macam kami. Maksudnya kena belajar the whole thing juga. Kena belajar maksudnya belajar juga tentang dia yang dikatakan dunia perubatan tu tadi, the whole daripada atas sampai bawah. Ya. Sebab tahun keempat walaupun baru dia fokus kepada gigi, nak ambil gigi saja. Ya, betul. Alia Nazirah, cikgu bagi peluang lah nak tanya soalan lah. Alia Nazirah ni on video ni. Silakan nak dengar Dr. Nadia dan Dr. Izan nak dengar suara Alia Nazirah. Silakan tanya soalan. on kan okey. Silakan. So kalau nak jadi terapis kalau nak jadi terapis pun boleh ke kalau ambil aliran sastra ni? Sebab saya ada juga cita-cita untuk jadi terapis untuk child adolescents. Terapis kalau tak salah saya, fisioterapis Kalau fisioterapi ni fisioterapi kot. Kalau fisioterapi pun tak semestinya kena masuk dalam bidang perubatan. Dia ada directly macam diploma in fisioterapi ataupun degree in fisioterapi. Tapi selalunya kalau perasan lah, kalau selalu tengok college ke universiti ke, kalau di dalam bidang fisioterapi dia mesti requirement dia mesti kena ada sains juga. Selalunya kena aliran sains lah selalunya. Okey, ada soalan daripada mungkin ni soalan terakhir daripada Adlina Anwar. Doktor nak tanya, farmasis dan doktor, both of this career memang sangat berbeza ke dari segi pembelajaran universiti? Farmasis and doktor, adakah berbeza atau macam mana masa belajar di universiti? Kalau tak silap saya pun ada kawan farmasis jugalah. Dari segi belajar, macam mana dental jugalah. Farmasis pun kena tahu sedikit sebanyak tentang the whole body. Maksudnya kena tahu berkenaan dengan penyakit macam-macam. Cuma diorang akan lebih memfokus and then lebih detail dari segi belajar ubat-ubatan lah. Dari segi farmasis. Okay, sebab kat hospital ada juga kita panggil clinical pharmacist. Clinical pharmacist ni dia kerja dia dekat dalam ward juga and then dia akan follow doktor-doktor ni untuk tengok pesakit. So contoh dia pun kena tahu berkenaan dengan pesakit juga. Penyakit and then pasal penyakit juga. So bila kita tak tahu pasal ubat, kita akan consult kepada diorang lah. Diorang lebih tahu dari segi ubat-ubatan lah semua. And then dari segi belajar pun saya rasa lebih kurang sama je. Cuma diorang lebih fokus. Macam kita dari segi doktor perubatan kita belajar juga and then kita belajar prescription juga, tapi kita tak sedetail diorang lah. Kita tahu kalau apa-apa especially kat hospital pun kita akan consult dekat farmasi juga. Macam tu. Okey, doktor, bidang apa yang lebih menggunakan subjek kimia? Doktor, bidang apa yang lebih menggunakan subjek kimia?
Farmasi lah sebab dia Kimia, chemical. ahli kimia. kebanyakannya kebanyakannya bidang-bidang yang berkaitan dengan sains memang perlukan kimia lah. Even Sebab dia medical. macam foundation, macam basic pada sains tu sendiri. Doktor, antara matrik dengan asasi, which one is better untuk medical? Dua-dua kalau ikutkan dia sama je lah kalau saya boleh cakap, sebab saya sendiri, kami daripada matrik, ada kawan-kawan daripada asasi. Cuma kelebihan asasi, dia ada pros and cons. Kelebihan asasi, contoh kita buat asasi dekat UM, akan ada high probability untuk sambung degree dekat UM tu sendirilah. Dia beza dengan matrik. Matrik ni kita boleh general, kita boleh pergi ke mana-mana. Tapi kalau kita betul-betul teringin nak pergi hospital situ, and then kita boleh apply untuk asasi hospital tu, universiti tu sendirilah. Contoh UM ada asasi UM, UiTM ada asasi UiTM, semua tu lah. Okey. So terima kasih kepada Dr. Izzat dan Dr. Nadia atas banyak input dan perkongsian pada adik-adik semua. Jadi cikgu percaya dengan perkongsian yang lahir daripada seorang yang telah bergelar doktor akan memberi inspirasi dan semangat kepada pelajar-pelajar kita. Tak kisahlah apa jua yang pelajar-pelajar cita-citakan, impikan, tetapi yang pastinya adalah kesungguhan, komitmen dan sanggup untuk mengorbankan. Tadi doktor disebut tentang pengorbanan. Sebenarnya bila kita masuk dalam dunia akademik ataupun kita menempuh alam pembelajaran ini, semua memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dari segi apa? Masa senang lenang pelajar-pelajar, masa bercichat, bertiktok, masa benda-benda tu kena korbankan. Jadi lihat masa depan yang mana bermula daripada hari ini. Jadi mungkin tips yang terakhir ataupun kata-kata akhir daripada Dr. Nadia dulu untuk adik-adik kita ni. Sebab kita tahu mereka ni orang kata pembelajar di rumah tak sama macam kita dulu. Kita pun tak boleh bayangkan macam mana mereka yang nak ambil SPM ni 2021 ni belajar dalam keadaan di rumah yang tak pergi sekolah dan sebagainya. Jadi memang cikgu respect lah pada anak-anak didik cikgu yang masih teguh, masih bersemangat. Cikgu sangat respect. Betul doktor, setuju dengan pendapat saya ni? Yang kita respect dengan adik-adik ni, betul tak? Betul. Berapa lama diorang tak pergi sekolah ni? Okey, Dr. Nadia silakan nasihat dan juga kata-kata semangat pada adik-adik kita ni. Okey, kata-kata semangat saya untuk adik-adik semua yang join malam ni, teruskan usaha. Saya doakan semua dipermudahkan, teruskan usaha. Masih awal lagi, masih ada masa lagi. Apa lagi nak cakap? Okey, Doktor saya pula cikgu. Kata-kata semangat pada adik-adik kita. Okey, bagi saya ingat tak kira kita semua, satu bukan dari segi akademik saja, kita kena dari segi maksudnya kita kena jaga satu, kalau apa yang saya amalkan dulu, satu kita kena jaga dari segi amalan juga. Okey, yang penting solat jangan tinggal 5 waktu. Keberkatan tu sangat penting. Maksudnya keberkatan kena jaga hubungan dengan Allah dan manusia. Jaga hubungan dengan mak ayah, jaga hubungan dengan cikgu-cikgu, dengan rakan-rakan. Okey, di samping kita usaha, kita kena ni jugalah macam cikgu cakap tadi, macam adik-adik semua sekarang memang lagilah dengan cabaran sekarang ni yang belajar daripada rumah. InsyaAllah usaha tangga kejayaan lah. Macam saya, kita percaya, kita usaha and then kita tawakal and then kita jaga keberkatan dengan semua. InsyaAllah rezeki ada di mana-mana. Tak semestinya tak bergelar doktor tak berjaya. Setiap orang yang berjaya, dia tahap berjaya tu dia subjektif pada setiap orang. Betul. Terima kasih Dr. Izzat dan Dr. Nadia berkongsi dengan adik-adik semua. Jadi kita doakan Dr. Izzat dan Dr. Nadia dan rakan-rakan beliau dan seluruh doktor-doktor di seluruh negara serta pasukan-pasukan perubatan kita terus teguh, terus menyumbang bakti kepada nusa dan bangsa. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh doktor-doktor kita di seluruh negara merupakan satu sumbangan yang besar terutama dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita ucapkan tahniah dan terima kasih pada pasukan perubatan kita dan insya-Allah kita jumpa lagi. Okey.
Kalau Okay, nak terima kata terima kasih doktor, boleh on mic Yeah, thank you doctor. Mungkin doktor kita nak dengar suara adik. Lagi doktor. Okey, lagi. Terima kasih doktor. Doakan kita orang. Kita doakan ni. Wah. Okey. Terima kasih Dr. Izzat dan Dr. Nadia. Jumpa lagi insya-Allah. Lama kita tak jumpa ni. Okay. Terima kasih doktor. Okey. Okay, jaga diri semua kesihatan. Doakan kami, doakan kami. Amin. Allah. Okey. Doktor, terima kasih banyak. Okey, jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.